لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat kita dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita bersama-sama berjumpa dan berkumpul pada malam ini tidak lain tidak bukan hanya mencari secebis ilmu dan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sama-sama kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua sama-sama kita berdoa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku redha engkau adalah Tuhanku, wa bil islami dina, dan aku redha agama Islam adalah agamaku, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul ikutanku. Maka alhamdulillah, syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini, pada ketika ini Allah masih memberi kita ruang, Allah masih memberi rahmat, inayah serta hidayah kepada kita untuk bersama-sama di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sudah masuk 18 ke 19 Rejab. Kita dah masuk pada 19 Rejab. Alhamdulillah.
Bila kita sebutkan tentang bulan Rajab, maka dia akan terkait dengan 3 beradik ini, Rajab, Syaban serta Ramadan. Maka alhamdulillah, kita dah masuk pertengahan dan hampir kepada pengakhiran bulan Rajab. Yang mana yang kita tahu bulan Rajab ini banyak sejarah-sejarah yang terdapat di dalamnya. Dan kita lihat sendiri Rajab itu yang maksudnya adalah mengagungkan. Maka bulan ini sangat diagungkan oleh masyarakat jahiliyah Arab dahulu. Sebelum Nabi lahir lagi, bulan Rajab ini masyarakat Arab terdahulu, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dalam satu hadis yang pernah disebutkan as-sunnata isna asyara syahran minha arba'atun huruf. Dalam setahun ada 12 bulan, yang mana 4 bulan itu dimuliakan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram serta Rajab. Yang mana kita lihat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini 3 bulan duduk berturut-turut. Yang mana 1 bulan terpisah yang dipanggil Rajab. Ataupun pada masyarakat terdahulu sebelum Nabi lahir lagi dipanggil Rajab Mudhar, yang mana dia duduk antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi panggil Rajab ini sebagai Rajab Mudhar? Kerana suku Mudhar, yakni suku Arab yang menjaga betul-betul tentang kehormatan bulan Rajab ini adalah suku Mudhar berbanding dengan suku-suku Arab yang lain pada waktu ketika itu. Maka suku Arab ini, kalau nak diceritakan tuan-tuan, banyak sangat tentang suku-suku ni. Kalau kita pun ada suku-suku dia juga. Macam Arab-Arab dahulu ada juga suku-suku Arab ini. Antaranya suku Arab Nizar. Lepas tu Nizar, Rabi'ah, suku Kindaf, suku apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suku Kinana. Dan yang biasa kita dengar suku Arab ini datangnya daripada suku Arab Quraisy. Quraisy ini dah popular, dah famous. Yang biasa kita dengar. Yang kita tak biasa dengar ni yang tadi ni. Apa tadi? Rabi'ah, suku Nizar, suku Kindaf, suku Kinana dan suku Quraisy. Orang Arab ni banyak sangat suku dia, dan suku yang paling terkenal adalah suku Quraisy yang biasa kita dengar. Tapi ada 3 suku Arab yang dulu-dulu, yang mana Arab Baidah, Arab Aribah dan salah satunya Arab Mudhar, yang mana mereka semua ini begitu hormat dengan bulan Rajab sehingga dipanggil Rajab Mudhar. Rajab suku Mudhar ataupun Rajab Mudhar, yang mana bulan Rajab ini antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Dalam Al-Quran pun Allah katakan, sedangkan kita nak lakukan sesuatu yang perkara besar, kalau boleh nak pilih tari yang cantik. Sebegitu juga mereka. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat Al-Ashhurul Hurum, juzuk kedua kalau tak salah saya, disebutkan tentang bulan Rajab. Dan kalau orang tanya kita, apakah kemuliaan bulan Rajab? Cukuplah kita menjawab, bulan Rajab itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Cukup. Itu pun sudah cukup memadai. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi cakap apa? Hari terbaik adalah hari Jumaat, kerana pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu juga ia dimasukkan ke dalam syurga. Maka kalau nak pilih-pilihlah hari Jumaat. Dan kalau kita nak beribadat yang gantinya, carilah, ataupun kita nak cari ibadat ataupun nak buat ibadat yang contohnya adalah nikah. Nikah itu pun adalah salah satu ibadat dan sunnah. Maka buatlah pada hari Jumaat. Maka Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dia menyatakan bahawa Allah akan menjadikan dosa yang kita buat pada bulan Rajab ini lebih besar nilainya daripada bulan-bulan yang bulan-bulan yang biasa. Begitu juga amal soleh yang kita lakukan, yang mana pahalanya lebih besar nilainya daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita daripada Ramadan yang lepas sampailah Ramadan yang akan datang ini, kita punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat sunat duha kita 2 rakaat, maka sampai bulan Rajab ini kita
naikkan sedikit amal ibadat kita. Kalau dulu 2 rakaat, kita tambahkan di duha kita menjadi 4 rakaat. Sebab apa? Masuknya bulan Rajab yang disaksikan oleh para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menyaksikan, dan bahawasanya sampainya bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mula tambahkan ibadatnya, dah tambahkan amalannya. Kerana apa? Bulan Rajab ini adalah bulan bonus. Bulan Rajab ini adalah bulan maghfirah. Bulan Rajab ini adalah bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya, yakni kepada kita. Maka rebutlah peluang tersebut. Kalau orang kerja, kalau kita kerja, benda yang paling kita tunggu-tunggu adalah bonus. Tapi kalau orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, benda yang paling ditunggu-tunggu adalah bulan Rajab. Kalau bulan biasa, mungkin kita buat satu amalan yang baik kita buat, Allah balas dengan 70 kali ganda. Masuk bulan Rajab, satu amalan yang kita buat, Allah balas 700 kali ganda. Itu sebagai contoh. Kalau bulan biasa kita buat satu dosa, Allah balas dengan satu dosa. Masuk bulan Rajab, satu dosa kita buat, Allah balas dengan 100 dosa. Makin banyak dosa kita. Kalau kita buat amal, makin banyak amalan kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam fiqh, dalam usul fiqh, ia melipat gandakan akan wang tebusannya dalam kesalahan, qatlul khata' dalam pembunuhan. Kerana keliru orang yang buat pada bulan Rajab, dia punya denda berlipat kali ganda. Kalau zaman dulu yang dipanggil qatlul khata', membunuh, kalau engkau membunuh dalam bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan dia punya denda. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab telah sampai kepadaku hadis-hadis yang telah aku baca, yang sangat mustajab pada 5 malam. Sesungguhnya ada 5 malam yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 malam itu termasuklah pada bulan Rajab dan juga nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban nanti bulan depan. Yang ada pada bulan ini adalah bulan Rajab, yang mana disebutkan dalam hadis ada 5 malam. Salah satu malamnya adalah terletak malam bulan Rajab. Dan sepanjang bulan Rajab ini kejarlah, buatlah perkara-perkara kebaikan. Dan bulan Rajab ini juga banyak peristiwa yang berlaku. Antaranya hijrah orang-orang Islam yang pertama ke Habasyah selepas 5 tahun kenabian pada bulan Rajab. Dan dalam bulan Rajab ini juga terdapat apa dia? Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada 27 Rajab. Yang mana Isra' Mi'raj ini dalam sejarah ia menyatakan untuk kali keduanya dada Nabi dibelah untuk disucikan. Dan dalam hadis juga ada menceritakan Isra' Mi'raj ini yang semua kita tahu, waktu Nabi SAW minta kurang waktu solat. Daripada 50 waktu, pergilah ke 5 waktu. Yang mana 5 waktu ni pun kadang-kadang kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak menjaga di awal waktu, kalau tidak kerana iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kita susah nak jaga. Melainkan imam dah kerja dia. Kalau dia bukan imam, wallahu alam. Tak imam, Bilal. Imam dengan Bilal 5 waktu dia memang ada. Itu memang tak dinafikan. Sebab apa? Itu memang kerja dia. Kalau tak ada imam, tak ada Bilal, kacau. Tetapi itu dah memang kerja, nak buat macam mana? Betul Bilal, Tapi kita, kalau tidak kerana iman, kalau tidak kerana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 waktu itu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdoa sajalah kepada Allah, moga Allah beri kita kekuatan iman untuk menjaga solat kita. Dan cerita tentang solat, dalam hadis menyatakan apa? Orang yang meninggalkan satu waktu solat dengan sengaja,
sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa besarnya dosa kita, tuan-tuan. Maka ambil kesempatan bulan Rajab ini, kejarlah bulan Rajab ini, ataupun bulan Rajab ini dipanggil sebagai bulan, kalau kita sebelum bersukan tu dipanggil stretching. Bulan Rajab ini adalah bulan stretching untuk rega-regakan badan. Masuk Syaban, kita dah boleh berlari anak. Masuk Ramadan, masuk je satu Ramadan, kita dah boleh terus, kita boleh terus pecut dengan kita punya ibadat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka masuk bulan Rajab, diceritakan Nabi SAW dipertingkatkan amalannya yang disaksikan oleh para sahabat serta isi-isi Rasulullah. Dan Rasulullah SAW cakap apa? Dah masuk bulan Rajab ni, Rasulullah cakap apa? Orang yang solat sunat selepas Isya 4 rakaat 1 salam, 4 rakaatnya itu Allah hadiahkan baginya seperti malam di malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita yang dalam bulan puasa nak cari bulan Lailatul Qadar ini bukan senang, tuan-tuan. Kita sangkakan malam ni malam Lailatul Qadar, esok macam gitu juga malamnya. Sama macam semalam. Besok je kita tengok petanda-petanda Lailatul Qadar, kita tengok ini kot malam Lailatul Qadar. Bila kita borak dengan kawan-kawan kita kata apa? Bukan malam ni lah, petanda dia banyak yang menunjukkan malam semalam. Dah sudah bergaduh pula tentang malam Lailatul Qadar. Yang ni kata macam tu, yang tu kata macam ni. Tapi Rasulullah SAW cakap apa? Orang yang solat sunat selepas Isya 4 rakaat 1 salam, maka 4 rakaat dia itu Allah hadiahkan seperti solat di malam Lailatul Qadar. Orang yang berdoa di malam Lailatul Qadar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doanya terus dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedahnya. Dan kita tengok lagi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam bulan Rajab. Pertama kali pertemuan Nabi dengan kaum Ansar, sebagaimana yang direkodkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan berlakunya masa bulan Rajab, berlakunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlakunya peralihan kiblat pada bulan Rajab, daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan paling utama adalah bulan Rajab, ketika sampai bulan Rajab, meninggalnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ni mazhab yang kita anuti sekarang ni. Lahirnya dia bulan Rajab, meninggalnya dia bulan Rajab. Begitu Allah muliakan Al-Imam Asy-Syafi'i. Di mana dia lahir? Di tanah Gaza, Palestin. Sebab itu tanah itu terlalu mulia. Sebab itu tanggungjawab kita sentiasa mendoakan mereka. Sebab apa? Di situlah lahirnya kemuliaan sekujur tubuh yang bermazhab, yang kita mazhab sekarang ni adalah mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita lihat balik, siapakah Al-Imam Asy-Syafi'i ini? Siapa nama betul dia? Abu Abdullah bin Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman ibnu Syafi' ibnu As-Sa'ib ibnu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibnu Ubayyad ibnu Abdul Yazid ibnu Hashim bin Al-Muttalib bin Manaf bin Qusay Al-Qurashi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjang nama Imam Asy-Syafi'i. Bukan panjang, yang panjangnya itu bin dia. Kenapa Imam Syafi'i, Ustaz? Nama tak ada Imam Syafi'i? Itu kalau kita nak huraikan panjang lagi. Maka cukuplah kita menghafal dan kita ingat nama sebenar Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan walaupun kita hafal namanya, kita mengharapkan syafaat dia esok. Kita tak tahu amalan kita ni diterima banyak mana. Kita tak tahu pahala kita ni banyak mana.
Maka orang yang paling utama kita mengharapkan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wali-wali Allah ataupun orang-orang alim. Yang seterusnya, siapa yang kita mengharapkan syafaat adalah guru-guru kita. Sebab itu kita kena hormat guru-guru kita. Sebab apa? Dengan guru-guru kita lah ni, yang kita belajar dengan dia ni, mana dia tahu esok nasib kita tak baik, yang memberi syafaat itu adalah guru kita. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana sekalipun kita dengan guru, tetap kena jaga adabnya. Bila kita jaga adab, maka kita akan dapat ilmu. Orang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang beradab pasti dia ni seorang yang berilmu. Orang berilmu dia tak cakap aku ni beradab orangnya. Tak. Dan orang berilmu dia tak cakap aku ni akhlak baik, kau kena ikut akhlak aku, kau kena ikut cara aku. Tidak. Akhlak ini tak boleh dibuat main-main. Akhlak ini tak boleh dibuat-buat baik. Tak boleh. Akhlak itu muncul ni di dalam diri seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ibadatnya memang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikhlas beribadat kerana Allah, yang ikhlas ini akan membantu kita mencari jalan takwa kepada Allah. Dan ikhlas takwa ini akan membentuk satu akhlak. Dan akhlak ini yang membentuk kepribadian seseorang. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita tengok banyak lagi karya-karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak karya dia, Risalah, Ar-Risalah, Tapi banyak orang baca kitab Al kerana mudah fahami dan mudah untuk kita baca. Ibtidal Al-Istihsan, Ijtima' Al-Im, kitab Ahkam Al-Quran. Lagi kitab apa Imam Syafi'i? Kitab Al-Mabsut, kitab-kitab besar semua. Dan kita lihat balik, serba sedikit, serba lalu je kita lihat tentang Imam Syafi'i. Pada usia 9 tahun dah hafal Quran, tuan-tuan. Dah habis dah 30 juzuk. Kita nak hafal Quran belum tentu 9 tahun, belum tentu 3 tahun, belum tentu 4 tahun. Kita hafal Quran umur kita berapa? Itu pun tak habis. Itu pun kuliah ayyuhal kafirun berbalik-balik, tak habis-habis. Kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'abiduna ma a'bud, wala ana a'budu ma abattum, wala antum a'abiduna ma a'bud. Tak jumpa-jumpa lakum dinukum waliyadin. Tak jumpa-jumpa. Tapi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, umur 9 tahun 30 juzuk settle. Kita 9 tahun naik basikal pun jatuh. 9 tahun tengah menangis minta agak mak nak air Milo lah, nak aiskrim lah, bapak balik masjid belikan roti canai lah. Itulah 9 tahun. Tapi Imam Asy-Syafi'i begitu hebatnya, 9 tahun dah khatam 30 juzuk. Tanya orang yang hafal Quran ni, senang ke susah? Hafal tu senang, nak ingat tu Allah. Kadang dah hafal 3 tahun, nak ingatkan balik belum tentu 3 tahun. Hafal 4 tahun, belum tentu 4 tahun tu boleh ingat balik semua. Tanyalah budak-budak tahfiz, tanyalah imam-imam kita. Kalau dia tak baca, memang confirm lupa. Hafal Quran bukan macam hafal lagu. Hari ni hafal, minggu depan balik kita tengok balik boleh ingat. Tak. Al-Quran hari ni kita hafal, 2 hari kita tak baca, confirm lupa. Betul Mam? Imam kita Al-Hafiz, kerja dia apa? Hari-hari belik Al-Quran. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi cakap apa? Orang yang melihat Al-Quran ni, satu huruf ditingkatkan iman kita. Satu huruf. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di akhir zaman kita dituntun untuk bersahabat dengan sahabat yang baik. Para ulama menyatakan sahabat yang baik ini apa? Adalah Al-Quran. Bersahabatlah baik dengan Al-Quran. Jangan
asbab kita tak pandai baca Al-Quran, kita bina satu alasan yang menyatakan aku tak pandai Al-Quran. Macam mana aku nak baca? Ulama menyatakan apa? Tak payah baca. Kalau tak mampu nak baca, cukuplah kita melihat Al-Quran. Wajibkan dalam diri kita lihat Al-Quran setiap hari, khususnya sebelum tidur. Tak mampu nak baca, penat, badan penat, katakan badan penat balik kerja, macam mana nak baca Quran Ustaz? Macam mana nak bersahabat dengan Al-Quran? Tengok pun dah memadai. Tengok itu pun adalah satu hidayah. Tengok itu pun adalah satu sakinah, ketenangan. Bila kita lihat Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, kita wajibkan diri kita dengan Al-Quran. Esok yang tolong kita masuk kubur ni, masuk je kubur, kita tahu sifat kubur itu sempit, kita tahu sifat kubur itu gelap, kita tahu sifat kubur itu duduknya seorang-seorang. Kalau kita amalkan Al-Quran, walaupun kita tak mampu membaca, saya dulu tak sekolah Ustaz, saya tak pandai baca Al-Quran. Kalau tak pandai baca Al-Quran, cukuplah tengok Al-Quran pun dah cukup. Satu huruf yang kita tengok, satu tambah keimanan Allah, tambah dalam diri kita. Seandainya Quran ini menjadi sahabat kita, esok dah mati, datangnya malaikat Munkar Nakir nak datang soal kita, Nabi SAW menceritakan apa? Akan datangnya satu makhluk, akan muncul satu makhluk yang menahan para malaikat. Dia berkata apa kepada malaikat? Wahai malaikat, pada hari ini sampailah hari kebangkitan esok, jangan kau kacau dia ni. Sebab apa? Atas dunia dia bersahabat dengan aku, atas dunia dia jaga aku. Maka pada hari ini sampailah hari kebangkitan, aku nak jaga dia, aku nak berkawan dengan dia, aku nak terangkan kubur dia, aku nak luaskan kubur dia. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat bersahabat dengan Al-Quran. Ada orang yang stres, bila stres dia buka lagu dendam, dundam, dundam sambil nyanyi. Dia kata apa? Saya bila stres Ustaz, buka lagu hilang stres. Ada orang, saya stres Ustaz, saya masuk kereta terus masuk gear 5. Agak-agak boleh jalan ya? Tak boleh jalan, memang bergolek lah kau kat situ. Saya stres Ustaz, bila saya stres saya makan Ustaz. Padahal Nabi SAW cakap apa? Al-Quran itu adalah satu sakinah, ketenangan. Para ulama menyatakan, mengingatkan kita tentang Al-Quran. Bila kita stres, tak tahu nak buat apa, buntu. Kita ada masalah, kita buntu, tak jumpa jalan penyelesaiannya. Kita lupa tentang Al-Quran, kita lupa tentang nak buka Al-Quran. Jauhnya iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah masuk Isya 2 minit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita baca sikit tentang hadis pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man qara'a qul wallahu ahad ahadun 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Dah baca ke ni? Dah baca. Tak apa, kita ulang je. Mudah-mudahan hadis ini kita dapat amalkan. Orang yang baca qul wallahu ahad 10 kali, maka Allah akan binanya satu rumah di dalam syurga. Dan siapa yang baca qul wallahu ahad 100 kali di dalam solat ataupun di luar solat, Allah tulis baginya apa? Terlepas daripada api neraka. Nabi dah cakap, Nabi cakap. Tinggal tunggu kita nak amalkan ke tak nak amalkan. Tunggu kita nak dengar ke nak amalkan. Kalau rasa benda itu manfaat, dan kalau rasa benda itu kita boleh amalkan, itulah inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat sesuatu ilmu, kalau kita amalkan, itu adalah teguran dan inayah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang dengarkan hadis ni, tapi tak ramai orang untuk
amalkan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup sekadar pada hari ini, pada malam ini, segala yang buruk datang kepada saya, segala kata-kata yang tidak menyenangkan saya mohon maaf, dan segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita tingkatkan amalan, dan mudah-mudahan bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Rejab, Sya'ban, Ramadan yang lepas. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah bantu takwa kita untuk terus kita beramal, dan yang paling utama untuk menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, kita tanggung majlis kita dengan tasbih ghafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.